Okay. Okay, so dah tahu dah tu tajuk pendekatan kuantitatif. Okay. Kuantitatif ni sebenarnya salah satu kaedah penyelidikan, metodologi penyelidikan yang kita guna dan kita boleh pilih dalam kita nak menjalankan penyelidikan. Panjang lebar sebenarnya, dia sebenarnya 3 jam ni tak cukup untuk saya kongsi tentang kuantitatif. Sebab kalau ada belajar yang dekat luar tu berjam-jam lah. Ada setengah yang offer khusus kuantitatif pun 1 semester. Cuma saya nak berkenalan sedikit lah. Kan, bersama saya petang ini ni siapakah anda ni? Cuba kita raise hand lah sebab ini belajar norma baru kan. Dia tak belajar dalam bilik kuliah, dia belajar depan macam kenapa ni cakap seorang-seorang je depan laptop ni kan. Okay. Dari kita ada 5 program lah di Fakulti Pengajian Islam. Dari program syariah, siapa program syariah? Kita ada kat sini bersama saya ni 28 lah termasuk saya. Oh, tak ramai lagi ni 28 ni. Mana syariah? Okey, Solehah. Lagi. Siapa yang daftar dekat program syariah ni? Okey, baru 2 orang yang raise hand ni. Mana lagi? Okey, Filzah. Filzah dah jadi orang syariah dah sekarang. Okey, lagi. Lagi. Okey, syariah. Okey, ada beberapa di sini yang memang daripada syariah. Mirza Irfan. Okey. Usuluddin. Program Usuluddin. Fazlina. Okey, lagi. Usuluddin. Usuluddin sepatutnya ada 2 orang je. Ada 2 orang. Okey. Quran Sunnah. Quran Sunnah. Okey, ada wakil. Alhamdulillah, Quran Sunnah ada 6 yang dah angkat tangan. Okey. 9. Oh, ramai Quran Sunnah ini antara program popular kot. Masya Allah. Okey, Arab dan Tamadun. Oh, 11 orang yang angkat tangan. Masya Allah. Okey, Arab pun ramai. Okey, ada 4 yang angkat tangan. 3. Dakwah. Okey, Alhamdulillah. Maksudnya tengok kelas kita sangat unik lah kan. Bila kelas kaedah penyelidikan, kita nak belajar tentang macam mana nak menjalankan penyidikan. Kita sebenarnya banyak merujuk kepada social sciences lah sebab kita ni bawah arts dan humanity tapi dia dekat juga dengan sains sosial yang mana dia sama. Sama je walaupun kita kata kita bidang pengajian Islam, kita kata kita ada metod yang tersendiri tapi dia tak larilah daripada bidang sains sosial. Jadi walaupun anda di mana pun, dari program dakwah ke dari program Usuluddin, Quran Sunnah, Arab dan Tamadun ataupun syariah sekalipun, kita sebenarnya memilih metodologi yang ada dalam penyelidikan. Dia tetap sama. Dia tak boleh nak cakap, oh aku bidang ni, aku ada metodologi tersendiri yang orang lain tak tahu. Tak. Dia sama je kat mana-mana. Dalam buku-buku kaedah penyidikan, buku-buku metodologi kajian, apa yang kita belajar, kita baca dalam buku tu sama je sebenarnya. Cuma kita, apa yang kita boleh buat dalam bidang pengajian Islam, kita adapt and adopt berdasarkan keperluan kajian kita. Jadi terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan kat depan saya ni. Saya belum tanya lagi kajian nak buat apa? Nak buat kuali ke? Nak buat kuanti ke? Kan? Ke nak buat periuk belanga? Kan? Ke nak buat mixed method? Jadi banyak pilihan yang kita ada. Jadi pada pandangan saya kena terbuka. Jangan kata aku tak nak masuklah kelas Dr. Ros. Kenapa? Dr. Ros mengajar kuanti. Aku buat kajian kuali. Jadi macam tak ada kena-mengena. Tidak. Belajar untuk berlapang dada, belajar untuk menerima ilmu baru. Katakan penyelidikan kuantitatif ni bidang baru.
yang sebelum ni kita tak pernah belajar pun. Cuba buka minda untuk belajar apa sebenarnya kuantitatif supaya kita mungkinlah ada rezeki ataupun kat sini yang memang asalnya memang dah sebagai pensyarah dan sebagainya, ada knowledge baru untuk mengajar balik kepada orang lain ataupun share ilmu tu kepada orang lain. Kan. Saya pasti sebab penyelidikan kuantitatif ni dia agak tidak popular. Dia agak tidak popular dalam kalangan pelajar pengajian Islam. Sebab nature bidang pengajian Islam dia dekat dengan kualitatif. Dan saya percaya Prof Zainab minggu lepas dah bincang panjang lebar tentang kualitatif. Prof Zainab antara orang yang sangat mahir penyelidikan, metodologi kajian dan pakar kualitatif. Tapi saya bukan pakar, saya cuba baru-baru belajar je berkongsi ilmu tentang kaedah penyelidikan di fakulti ni. Rasanya dah hampir sejak habis PhD 2012 ni sampai sekarang ni tak boleh nak letak jawatan. Saya selalu cakap Dr. Adib penat juga dah mengajar KP ni. Tak boleh, ustazah kena ngajar kan. Daripada 2012 sehingga sekarang 2021, inilah yang saya mengajar. Tak apa, doakan nanti mungkin akan ada lagi pelapis-pelapis pensyarah baru yang mengajar kuantitatif, saya pun boleh bersara jugalah kan. So pendidikan kuali dan kuanti dia sangat berbeza. Kita nak test sikit lah apalah yang mengajar semalam, okey. Semalam pula minggu lepas. Dalam kuliah memang saya takkan lecture sampai kita pun tak pastilah sampai pukul berapa nak habis kan. Tapi lebih kepada sharing, lebih kepada perbincangan, buka perbincangan soalan dan sebagainya supaya saya tahu sebenarnya apa yang kita nak share ni keperluan kepada pelajar. Jadi saya syorkan mohon banyak bertanya dalam kelas saya supaya kita boleh share sesuatu yang sangat penting untuk mantapkan penyelidikan masing-masing. Okay. Sebelum nak tanya belajar apa dengan Prof Zainab minggu lepas, saya nak tanya dululah. Kita dah bertambah lebih kurang 32 orang kat sini termasuk saya ni. Anda nak buat kajian, nak pilih metod apa? Ini soalan cepu mas biasalah pensyarah tanya. Nak buat apa? Kuanti ke kuali? Siapa yang nak share? Buat kuali ke kuanti? Kena buat mixed method. Kena buat apa? Kajian apa ni? Okay. Ada siapa nak volunteer? Dalam kelas saya memang saya minta sangatlah bercakap dalam kelas. Kalau ada markah memang saya bagi markah orang yang aktif bercakap dalam kelas ni. Okey. Siapa nak memikul fardu kifayah bercakap menjawab dalam kelas ni? Saya buat kualitatif. Kuali. Menggunakan reka bentuk analisis kandungan. Analisis kandungan. Okey, yang lain? Rakan-rakan yang lain buat apa? Kuali, kuanti? Ke tak sempat nak fikir lagi? Oh, selalu kelas KP aktif tau. Saya tak menantangan nak tanya nak jawab soalan. Ni kenapa ni semua tekun-tekun semua ni? Wujud ke tak wujud ni? Ustaz Yusof dengan Ustazah Hafizah je yang buka. Fazlina je yang buka video ni. Yang lain ni dengar sambil baring ke macam mana ni? Buktikan anda bersama saya. Okey, Najihah. Okey, yang lain. Hafizah, kuali ke kuanti? Saya buat kajian kualitatif. Okey. Reka bentuk mungkin dalam kajian kes. Cumanya saya ada sedikit confuse sikit kekeliruan bila mana saya nak buat soal selidik juga dalam kajian saya. Saya tengah fikir sama ada ia boleh kita sebut sebagai mixed method ataupun sebagai triangulasi sahaja. Jadi itu antara persoalan itu saya pilihan yang ini. ada lah. Sama ada kita pilih sebagai triangulasi kajian, dia still daripada kualitatif ataupun kita nak buat mixed method. Okay. Zaidah, Fazlina, kuali ke kuanti? Saya nak mencari orang yang buat kuanti ni. Ada tak orang yang buat kuanti kat sini? Saya buat kuanti. Buat kuanti Fazlina? Saya buat kajian lapangan. Kajian lapangan? Survey?
Survey. Okey. Yang lain? Zahidah? Naziha? Saya sebut nama yang ada muka dia video je lah kat sini kan. Yang lain Saya buat kuali doktor. Kuali. Kuali Okey. juga. Kuali. Periuk belanga tak ada? Okey, Zaidah pun kuali. Ni kuali tapi masih dalam pertimbangan. Mungkin Masih mix dalam juga pertimbangan. kot. Mana tahu kita buat istikharah mungkin berubah kan dia punya ilham tu kan. Okey. Jadi saya memang percaya itu biasa nature di fakulti. Kita ni di FPI ni ramai yang memilih yang buat kualitatif. Tidak ada masalah. Saya tak kata salah. Saya pun orang mixed method. PhD saya memang saya buat mixed method lah. Okey. Tapi saya pun suka kuanti. Saya memang suka kuanti dan seronoklah dengan SPSS ni kan. Tak tidur malam kalau kita nak analisis masa buat PhD dulu. Okay. Jadi ada beberapa perbezaan di antara kualitatif dan kuantitatif. Ini nak test sikit ni, ilmu yang belajar dengan Prof. Zainab minggu lepas ni. Macam mana nak kenal penyelidikan kualitatif? Apa beza kualitatif dengan kuantitatif lah setakat mana ada knowledge ataupun pengalaman dalam bidang penyelidikan ni. Teka sikit baru saya boleh kongsi apa bezanya kuali dan kuanti ni. Siapa yang nak memikul fardu kifayah? Saya biasa je ni. Fardu kifayah ni macam seolah-olah sebab momen-momen yang paling indah bagi seorang pensyarah bila kita tanya soalan semua orang buat dek. Kan? Apatah lagi mencabar dalam kelas online. Bayangkan. Saya ni nak bercakap 3 jam. Takkan saya nak bercakap seorang 3 jam ni hari ni kan? Kalau kelas biasa tu kita boleh tengok muka je. Dia akan buat sibuk tau. Bila kita tanya soalan, semua pelajar sibuk. Sibuk pegang pen, tengok kertas, garu-garu. Sama juga dekat sini ni. Sibuk ni lagi tak tahu nak buat apa dalam off-kan video lagi saya tak tahu nak pelajar buat apa. Okay. Jadi sibuk semua. Jadi saya kata siapa yang nak volunteer respon kepada persoalan saya. Kan? Nampaknya yang paling aktif kat sini Ustaz Yusof lah ni. Itu pun dia tak tengok saya. Sibuklah tu. Tengok nota, tengok nota. Tengok nota. Masya Allah, pelajar cemerlang. Tengok nota dah. Macam mana kita nak kenal penyelidikan kualitatif? Sebab dah belajar minggu lepas dengan Prof. Zainab. Macam mana penyelidikan kualitatif Ustaz Yusof? Kalau kuantiti ni dia lebih pada banyak menggunakan nombor kan. Okey. Lepas tu dia menggunakan formula yang khusus. Okey. Slow-slow je jawab tu. Okay, lagi. Tak salah. Lagi. Tapi tak belajar lagi lah untuk kuanti tu. Tapi kuali tu ingat juga ni kualinya. Yang ada lain siapa? mungkin boleh bersuara. Ada siapa nak bersuara? Bantu. Doktor saya cuba. Okey. Apa nama nak panggil nama popular ni apa? Rohaizat. Rohaizat. Saya macam pernah lalu lah dekat FB saya nama awak ni. Kita friend Ya doktor. Saya ikut doktor dalam SSPT. Oh, Masya Allah. Okey. Terima kasih. Panggilan pendek, nama pendek panggil apa? Zack? Aizat. Izzat. Okey. Sekadar yang secara ringkas lah yang saya faham, kalau kualitatif ni kalau kuantitatif ni dia berkaitan dengan statistik, nombor. Kualitatif ni dia bukan berkaitan dengan nombor sangat. Dan beza antara dua ni boleh dibezakan juga dengan software sistem yang digunakan lah. Biasanya macam kalau kualitatif ni orang guna NVivo ataupun Atlas T. Kuantitatif guna SPSS. Atlas TI. Yang kuantitatif guna SPSS. SPSS. Okey. Ada lagi tambahan? Setakat itu kot. Okey. Naim ni macam nak cakap ya Naim. Mana muka awak Naim? Saya line tak okey Doktor. Oh, okey. Faham. Yalah, kita pun tak boleh paksa sebenarnya pelajar yang boleh buka video ni yang data kuat lah. Kadang-kadang saya pun struggle. Data tak bagi, wifi tak bagi kerjasama. Anak-anak macam itulah PDPR kat rumah cabarannya. Memang line
kadang-kadang tak stabil kan. Okay. Tak apa. Janji dia semua bersama dan ada record yang mungkin boleh bantu nanti. Okay. Betul dah tu Aizat. Okay. Terima kasih yang SPT ni saya baru letakkan video yang saya rakam yang tahun lepas tu dalam YouTube dan saya share sebab masa tu pun saya share banyak mengajar yang kualitatif, kuanti dan juga analisis data guna SPSS dan harap membantulah sebab ada juga saya buat secara hands on klik apa. Okay, kita mulakan kelas kan. Betul, penyelidikan kualitatif dengan kuantitatif dia agak berbeza, sangat berbeza sebab dia melalui paradigma penyelidikan yang tidak sama. Saya cuba sharekan skrin. Nota dah ada dekat kejap. Nota dah ada dekat UKM Folio ya. Tajuk dia sama doktor ya? Sama-sama. Ustaz nak share boleh? Ustaz share kan? Tak ada, saya pun duk godek tidak jumpa sebenarnya. Dalam UKM Folio. Folio. UKM Folio. Okey, sekejap saya Di cuba. atas nama doktor Ya. Itu Oh. nota yang saya ubah sesuai daripada tahun semester lepas punya. Nanti doktor boleh kongsikan kod yang pasal doktor buat mixed method kan. Jadi kalau yang kuali tu doktor pilih yang mana? Jadi mungkin ada kaitan dengan kami dulu belajar juga tu. Walaupun doktor buat walaupun subjek petani kuanti, tapi kuali tu yang doktor buat tu mungkin boleh kongsikan sebab kami ada pun dekat minggu YouTube. lepas pun dekat YouTube Saya dah letak dekat YouTube untuk kualitatif punya. Okey. Nampak tak yang Pasal saya share? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Nampak desktop je. Nampak desktop je. Okey, saya buka PowerPoint. Okay, Nampak dah? Ayuh nampak. Doktor besarkan dekat. Okey, nampak dah. Ayuh. Okey. Saya ubah suai ini daripada nota semester lepas lah. Saya just nak perkenalkan, saya ada satu blog tapi kadang-kadang bersarang juga dah lama tak update. rosma212.wordpress.com. Memang saya tulis khusus untuk perkongsian ilmu tentang metodologi kajian. Ada perbincangan yang santai lah dalam blog ni. Walaupun blog ni daripada 2011 ni, masa saya tengah buat PhD ni, 2010-11 macam tu. Tapi masih lagi ramai pengunjung lah kan. So just feel free untuk visit kalau ia membantulah tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memahami metodologi dengan lebih baik. Okay. Dan ini saya letakkan juga satu link. Saya buat buku, e-book Asas Penyelidikan Kualitatif Kuantitatif bagi Penyelidik Novis yang saya pasarkan di eCentral kalau ia membantu juga. Okay. So saya mulakan kelas. Feel free just untuk interrupt saya kalau ada persoalan, ada nak bincang dan sebagainya. Just kita stopkan slide dan kita bincang. Daripada perbincangan untuk kualitatif dan juga kuantitatif sebenarnya dia bermula dengan bagaimana untuk kita cari penyataan masalah. Setuju tak dengan saya? Setuju tak semua dengan saya? Kan? Sebab kalau tak ada masalah, buat apa kita nak cari penyelesaian, buat apa kita nak jalankan penyelidikan kan? Okay. So kita nak menyelesaikan penyataan masalah, tapi yang penting kita kena kenal pasti penyataan masalah itu adalah penyataan masalah dalam kajian kita, dalam penyelidikan kita, bukan masalah yang berlaku kat luar sana. Ini biasa pelajar-pelajar postgraduate agak confused. Dia bawakan semua tu, saya kata ya ini masalah, macam contoh nak kaji tentang akhlak, nak kaji tentang kebejatan sosial, tapi dia bawa berlakunya masalah dan dadah, masalah seks rambang, masalah apa semua. Saya kata ini mungkin masalah di luar sana, masalah yang berlaku dalam realiti masyarakat, tapi kita kena berikan satu spesifik apa yang ada dalam penyataan masalah kajian kita. Baru kita boleh bawakan dia punya penyelidikan itu kepada kajian. Okay. Jadi kita kena kenal pasti permasalahan kajian dan sama ada kualitatif atau kuanti sebenarnya ada pun boleh ubah.
Cuma dalam kuantitatif lagi nampak pemboleh ubah sebab kita kena tengok dari sudut peranan fungsi pemboleh ubah. Jadi bagi yang buat kualitatif jangan boring atau boringnya aku tak buat jadi tak nak belajar benda baru. Sebab apa dalam kuantitatif dia ada banyak jenis pemboleh ubah. Yang biasa kalau dengar IVDV. Apa tu IVDV? Independent variables, dependent variables. Jadi kita kena pasti konstruk yang kita nak kaji itulah pemboleh ubah sebenarnya. Pernah dengar tak sebelum ni istilah pemboleh ubah kajian? Ada siapa yang pernah dengar? Benar doktor. Benar. Okey, alhamdulillah. Okey, pemboleh ubah kajian itu memang kita biasa. Dalam kajian kuantitatif sangat penting untuk kita kenal pasti tentang pemboleh ubah ni. Daripada situ kita gerakkan kepada persoalan objektif dan yang special dalam kuantitatif ada hipotesis. Tapi kalau kita buat hanya analisis deskriptif, kita tak perlukan hipotesis. Apa pula hipotesis ni doktor Ros? Kan? Hipotesis adalah andaian. Andaian yang kita kena tulis dalam kita punya tesis supaya di akhir dalam bab hasil kajian kita kena menjawab hipotesis. Okay. Saya percaya kerangka teoretikal dan konseptual sudah diajar oleh Dr. Salmi kan. LR juga sudah dibincangkan dengan detail oleh Dr. Salmi. Kita kena pilih research approaches to the problem, inilah yang menggerakkan kepada metodologi kajian. Sama ada kita nak pilih reka bentuk kajian apa, pengumpulan data, penganalisan data, dan pada akhirnya bila kita dah kumpul data dan analisis data, baru kita menyediakan penulisan hasil kajian, iaitu dah di bab 4. Jadi ini adalah proses penyelidikan yang tuan-tuan dan puan-puan kena follow lah, baru kita dapat kepada hasil di bab 4. Okey. Okay. Pernah dengar paradigma penyelidikan? Okay. The paradigm of research ni sama ada kuantitatif, kualitatif, mixed method adalah kumpulan yang berbeza. Okay. Kalau nak senang cerita dia macam ni. Orang kuanti dia tak suka dengan orang kuali. Kalau baca buku-buku method kan dia akan tengok orang kualitatif dia ada dia punya paradigma tersendiri. Orang kuanti dia macam ada mazhab dia lain. Mazhab lah kan. Lebih mazhab dalam penyelidikan. Jadi kalau orang kuali kan dia kata setakat isi borang soal sidik tu kan apa ke hell kan. Kan. Orang kuanti pula cakap kepada orang kuali setakat sampel 2, 7, 10 orang apa ke hal. Jadi sangat berbeza. Kualitatif, kuantitatif tak sama. Sampel pun tak sama dah. Kalau siapa yang belajar kualitatif, sampel sedikit pun tak apa kan. Kualitatif, kalau macam Ustaz Yusof buat analisis kandungan mungkin kepada kitab-kitab, buku-buku, dokumen. Kalau sampel orang kualitatif, 12 orang boleh tak? Boleh kan? 12 orang, 15 orang memadai dalam kualitatif. Tetapi kuantitatif minimum responden adalah 30. Dan dia juga bincang dari sudut populasi. Semakin banyak responden sampel yang kita gunakan, data kita semakin baik. Itu beza. Jadi bila bergaduh di antara kuantitatif dengan kualitatif, muncul paradigma yang ketiga dia bagi. Paradigma penyidikan yang ketiga iaitu mixed method yang mana menimbangtara kedua-dua nature penyelidikan sama ada kuali dan kuanti boleh gabung, itulah jadinya mixed method. Okay. So kena faham paradigma penyelidikan ni baru kita faham kenapa kita nak buat kuali, kenapa kita nak buat kuanti. Saya tak tanya tadi, kenapa nak buat kuali? Kenapa nak buat kuanti? Kalau kita tanya kenapa, sebab kawan saya kata kualitatif lebih mudah,
It doesn't make sense, tak boleh cakap macam tu. Oh, kawan saya nak buat kuanti sebab saya suka nombor. Tak. Bagaimana untuk kita kenal pasti kajian kita ini sesuai dengan kualitatif atau kuantitatif? Siapa yang boleh menentukan apa hak kita sebagai penyelidik untuk kita katakan kajian kita kuali? Banyak persoalan kan? Sebab keputusan untuk kita pilih kualitatif atau kuantitatif bukan hak mutlak kepada penyelidik semata-mata, tetapi perlu kita lihat kepada nature penyelidikan. Dia akan muncul isu-isu yang melibatkan fundamental, penerokaan, ilmu untuk kita kembangkan, expandkan kita punya knowledge. Kalau masalah yang melibatkan fundamental, kajian kualitatif lebih sesuai. Bagi kajian kuantitatif, apabila kita melibatkan isu ataupun kajian yang melibatkan kepada applied. Applied theory. Sebab tu kuantitatif kita menguji teori. Sebab tu ada hipotesis. Jadi nature yang sangat berbeza di antara kuanti dan kuali. Okey. Sebab hari ini kita bincang kuantitatif, so saya fokus pada kuantitatif lah. Reka bentuk yang sangat popular adalah tinjauan. Okay. Tadi Fazlina kata nak buat kajian tinjauan, survey kan. Cuma saya just share knowledge. Ilmu penyelidikan ni dia sangat up to date. Dia sangat laju je dia punya berkembangnya. Kalau 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, Fazlina kata saya nak buat kajian lapangan, boleh diterima. Tapi sebab ada kajian lapangan, ada kajian kepustakaan. Pernah tak baca tesis kan? Kajian kepustakaan, kajian lapangan. Tapi sekarang mohon elakkan menggunakan kajian lapangan dan tinjau dan kepustakaan. Dia dah lama knowledge tu. Saya masa degree pun saya buat macam tu, kajian kepustakaan lapangan. Tapi sekarang terus direct kepada bab metodologi kajian, sama ada kita buat kuanti ataupun kuali ataupun mixed method. Jangan tulis dalam tesis kita kajian lapangan. Sebab dia dah agak lamalah dia punya istilah tu. Jadi reka bentuk terus menjawab kepada bab ni. Ini antara sub-sub topik, sub-sub tajuk yang ada dalam bab metodologi kajian lah. Kita kena bincangkan jelas tentang kajian reka bentuk, kesimpulan, kesahan instrumen kajian, kesahan dan kebolehpercayaan kajian, kajian rintis, kaedah pengumpulan data dan analisis data. Ini pun ada perbincangan sebab di FBI dia ada mazhab banyak juga ni sebenarnya. Ustaz Yusof biasalah kan, mazhab banyak lah kan kita ni. Okay. Jadi antara mazhabnya ada program, ada jabatan lah dulu kan program yang bincangkan bab metodologi kajian ni dalam bab 1. Ada yang letak dalam bab 3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada nak ikut mazhab yang bab 1 ke mazhab yang bab 3, bincang dengan penyelia. Bincang dengan penyelia. Kalau macam saya dah galakkan pelajar letakkan bab method ni dalam bab 3. Supaya dia satu bab tu, bab method je kita bincang. Tapi andai kata kalau penyelia kata letak dalam bab 1, ikut penyelia sebab kita masih lagi di FBI ni menerimalah bab method dalam bab 1. Kan? Jangan marah penyelia pula, jangan kata pensyarah KP kata dalam bab 3. Kan? Sebab kita ada school of thoughts yang berbeza. Cara fikir yang berbeza, selagi mana tak jatuh hukum haram kan, ikutlah penyelia tu. Kan? Kalau doktor, kalau yang format UKM dia tak tentukan juga ya. Dalam gaya UKM, semakan gaya UKM yang terkini, bab 3 dah. Oh, bab 3. Tapi biasalah para asatizah kan, kita ni kadang-kadang susah nak berubah. Jadi kita ambil pendekatan dua-dua boleh lagi. Semua tu berdasarkan penyelia lah, school of thoughts. Yang kalau saya banyak ada pengalaman dengan social sciences. Saya belajar dalam bidang sains sosial. Semua universiti ataupun fakulti yang menerima sains sosial ini, kita memang menerima dalam bab 3.
Cuma itulah saya kata bab di FPI dia agak special lah. Nasib baik tak kata kita ada metod tersendiri je. Kalau kita ada metod tersendiri tu lagilah malu sebenarnya sebab kita pun follow bidang pendidikan ni dia ada dua je. Sains dengan sains sosial. Jadi kita memang termasuk dalam sains sosial. So apa yang kita belajar ni, kalau para asatiza yang lama-lama yang banyak analisis kandungan ke apa, dia tak nak tengok benda ni. Tak nak tengok mereka bentuk apa, persampalan apa, just macam kaji kitab dan sebagainya. Padahal sebenarnya boleh. Kita just mappingkan semula bagaimana untuk kita letakkan. Kalau kualitatif pun, mereka bentuk apa? Kan ada jenis kan? Ada kajian case, ada fenomenologi, ada groundwork theory, ada analisis kandungan. Okay. Persampalan, guna persampalan apa? Sampel tu sama ada kitab ke, dokumen ke, orang ke, bincang kat sini. Instrumen mungkin tak ada dalam kualitatif tapi ada dalam kuanti. Kesahan dan kebolehpercayaan, kualitatif pun kena bincang. Ni kira kohon kapal dan sebagainya dekat sinilah ni. Kajian rintis pun kena buat. Kaedah pengumpulan data apa, kena buat coding dan sebagainya. Analisis data apa, tematik dan sebagainya. So sama je. Dia tak berubah sangat pun. Cuma bila kita kata pendidikan di bidang pengajian Islam ada nature tersendiri, ada method tersendiri, itu salah lah. Sebab kita boleh mappingkan semula dengan apa yang ada dalam bidang sains sosial. Okay. Kenapa saya tekankan yang ini? Sebab School of Thought kita pun tak sama. Setiap program pun tak sama nature-nya. Apatah lagi supervisor yang ada di FPI. Jadi untuk harmonikan semua, untuk mudahkan urusan semua dan urusan pelajar, kita ambil yang terbaik lah. Kalau andai kata SV kata dia nak minta letak method dalam bab 1, ikut je lah. Janji ada perbincangan method tu. Jangan tak ada langsung. Nanti masalah dekat Viva nanti. Okey. Saya nak jelaskan dalam perbincangan persampalan kajian sebab ni antara yang sangat penting dalam kuantitatif. Kerana apa? Kita tak sewenang-wenangnya buat sampel tu. Dia tak sama dengan kuali. Kuali 7 hingga 12 orang memadai. Ataupun nak analisis kandungan Ustaz Yusof nak kaji 3 kitab je memadai. Ataupun nak buat analisis dokumen, nak kaji dokumen file-file mahkamah syariah pun memadai. Tetapi dalam kuantitatif, dia perlu sampel yang ramai. Dan kita tengok juga populasinya siapa. Okay. Katakan nak kaji guru. Sebab kita nak edar soal selidik ni kepada sampel. Kan? Kena pasti dulu populasinya siapa. Kalau semua guru sekolah di Selangor, Masya Allah, berapa ratus ribu. Jadi kita kena kecilkan populasi tersebut sebab tu kita kena tahu sampelnya. Pelajar di semua IPTA, memang ramai banyaklah. IPTA ni kalau kita senaraikan dekat Lembah Kelang pun dah ada 5. UKM, UM, UPM, UIA, itu IPTA kan? UIA kan. Jadi UITM kena berikan sampel yang tepat supaya kita boleh dapatkan responden yang tepat kepada kajian kita. Guru sains di semua sekolah. Bayangkan sekolah di Hulu Langat ni ada berapa? Kan? So perlukan sampel. Sebab itulah di antara populasi, sasaran dan sampel dia sangat berkait rapat dalam kajian kuantitatif. Okey. Kenapa kita kena buat persampelan? Kerana memang kita ada kekalan masa. Sama ada PhD atau master, saya mohon uruskan masa dengan betul-betul baik. Utilisekan masa. Kalau kita hanya nak sampai kepada sampel ni pun dah ambil masa setahun, 2 tahun, bayangkan macam mana kita nak siapkan kutip data kan, analisis data dan sebagainya. Populasi yang sangat besar dan ada kadang-kadang populasi yang sangat sukar dicapai, jadi kita perlu buat persampelan. Okay. Saya tak nak cover semua ni dalam slide ni sebab saya dah share video dalam YouTube tu. Sebenarnya perkara yang sama yang saya bincangkan tentang sampel dan sebagainya lah. Okay. Ada 2 jenis persampelan.
Pernah dengar persampalan kebarangkalian dan juga bukan kebarangkalian. Mungkin ada yang baru kan, istilah baru yang hari ni baru dengar, so tak ada masalah. Ini anggaplah ini knowledge, ilmu baru. Lepas ni kalau kebarangkalian ataupun dalam Englishnya probability sampling. Dan kalau bukan kebarangkalian, non-probability sampling. Kenapa? Sebab dalam kuantitatif, cara kita pilih sampel dan juga jenis persampel yang kita pilih adalah sangat penting kerana dia sangat memberi kesan kepada jenis analisis data yang kita guna. Okey. Ini antara contoh lah. Okay, antara contoh ada 4 jenis dalam kebarangkalian. Ini semua knowledge baru ni kan. Ada jenis rawat mudah, sistematik, rawat berlapis, kelompok. Saya tak ajar dalam kelas KP dalam masa 3 jam ni macam mana nak pilih sampel cara rawat mudah, sistematik, rawat berlapis, kelompok. Saya just offer dah. Saya selalu offer untuk setiap semester lah. Kalau andai kata yang pelajar-pelajar yang memilih untuk buat kuantitatif, kan, nak tahu macam mana nak kira jenis sampel-sampel ni, kena buat bengkel khusus lah, bengkel hands on supaya saya ajar satu-satu. Sebab setiap satu ni perlu didetailkan cara macam mana, dia tak sama. Cuma hari ni saya nak memperkenalkan kuantitatif, itu hasrat saya. Kan? Supaya ada knowledge yang barulah tentang kuantitatif. Ini saya kongsi ni dalam buku, salah satu daripada buku yang saya suka baca, buku Cohen. Ini adalah jadual saya sampel. Macam dia conteng dah ni. Nampak tak? Nampak kan? Okay, populasi dia start dengan 30 sebab minimum dalam kuantitatif kena ada 30 orang populasi baru kita boleh edar. Kalau 30, tengok kat sini je, tengok level tengah ni, 95%, kalau populasi responden tu 30, berapa soal sidik yang kita kena edar adalah 29. Macam itulah cara kita nak tengok sampel. Bayangkan ni, kat bawah sekali ni adalah 1 juta ataupun 500,000. Kita tak boleh nak kata, saya nak edar 50 soal sidik. Kenapa 50? Jadi kena ada sandaran, kena ada hujah, kena ada justifikasi. Kalau kajian kita, kajian yang melibatkan statistik inferensi. Kalau 1 juta, awak kena cari sampel 600 orang. Bayangkan. Jadi dia bukan sesuatu yang mudah, tapi dia tak susah sangat kalau kita tahu macam mana cara nak buat. Okay. So ini just gambaran awal kalau sesiapa yang nak buat kajian kuantitatif, dia perlu dekat sangat dengan jadual saiz sampel supaya dia tidak edar sembrono lah. Dia kena ada satu sandaran kat mana awak rujuk. Kenapa awak edar 600? Kenapa tidak edar 500? Kenapa tidak edar 400? So ada hujahnya. Kerana populasi kajian saya berapa, macam tu. Okey, boleh ya? Doktor. Ya. Assalamualaikum, saya Afifah. Salam Afifah. Ya, ada soalan? Okey, tadi kita tengok persampalan paling sikit, paling minimum 30 tadi kan? 30, okey. Okey, bagaimana kalau, saya tanya je lah kan, bagaimana kalau sesuatu kajian kita nak lakukan tu, contohnya kita nak uji kaedah ataupun modul dan sebagainya lah, tetapi populasi kita tu memang di bawah daripada 30 orang. Contohnya macam, contoh kalau di Melaka dia ada satu program namanya Tahfiz Bestari. Yang mana pelajar ni dia tahfiz, tapi lepas keluar tahfiz dia akan ambil SPM dalam short SEM tu lah, short tempoh tu. Okey, dan sekiranya pelajar tu itu ialah kita punya sampel lah. Tetapi dia punya populasi memang tak sampai ke 30. Contohnya dalam 15, 20. Okey. Nak buat kajian keberkesanan modul? Saya lebih kurang macam itulah, mungkin modul, mungkin ada kaedah, tapi sebab banyak yang bila saya buat kajian, ni actually sebelum ni saya buat kajian, kadang-kadang kita ada uji
kaedah dan sebagainya lah. Tapi populasi tu kurang daripada 30 orang lah. Ada yang 10, ada yang 15, macam tu. Okay. Ada lagi soalan Afifah sebelum saya jawab? Tak ada, itu dulu. Okey, terima kasih Afifah. Itu apa yang biasa ditanya tu. Itu antara soalan yang sangat famous ditanya. Saya nak buat kajian kuanti, nak test apa tapi populasi tak cukup. Dia ada dua pilihan kat sini. Kalau anda kata nak buat kajian kepada pelajar tahfiz, nak tengok nak tengok mereka dari sudut pelaksanaan modul dan sebagainya, boleh juga dikaji menggunakan kualitatif. Kenapa? Sebab tak cukup populasi 30 ni. Jadi tengok dari sudut kajian kes. Jadi tak perlu edar soal sidik, mungkin boleh buat FGD. FGD ni adalah focus group discussion untuk kita dapatkan, kita kumpul data. Jadi itu salah satu alternatif pilihan yang kita ada. Afifah, okay? Buat kualitatif, guna kajian kes, kita kumpul a few cases yang sama kita kaji, mungkin boleh dapatkan beberapa kaedah pengumpulan data termasuk temu bual dan juga FGD. Yang kedua, kita boleh juga buat kuantitatif. Tadi saya kata, saya bincang hari ini adalah berkenaan dengan kajian tinjauan yang mana memerlukan sampel yang ramai. Tetapi ada satu lagi jenis kuantitatif yang tidak memerlukan sampel yang ramai. Tetapi minimum juga perlu 30 Afifah, iaitu kita gunakan kuasai eksperimental. Kuasa eksperimental adalah sesuai bila kita nak buat kajian tentang keberkesanan program, modul dan sebagainya. Sebab kalau kualitatif tadi kita tak sampai kepada kajian untuk test kepada keberkesanan modul. Jadi kena lihat daripada angle yang lebih sedikit berbeza lah. Boleh Afifah? Boleh. Jadi maksudnya dari segi soalan questionnaire saya tu saya ubah ke dalam bentuk interview lah macam tu. Kalau nak buat juga, saya cadangkan kuali lah. Kalau tak, awak kena belajar satu lagi teknik baru iaitu kuasa eksperimental yang mana ada pre and post design. Dia tak perlukan persampelan yang rawak lah. Macam ada kumpulan rawatan 10 orang, kumpulan kawalan 15 orang. Sebab awak nak test modul ni, dia bukan boleh tanya soal sedik sekali. Dia kena ada tempoh yang lebih panjang sedikit. Okay. Kan? Mana mungkin kita nak ukur program tu berkesan kalau kita tanya soal sidik sekali. Jadi kalau dalam pre and post ni, dia boleh kita edar soal sidik sebelum peserta ataupun responden masuk. Lepas tu habis modul tu edar lagi sekali. Okey. Jadi itu namanya apa tadi doktor? Kuasai eksperimental. Jadi itu boleh digunakan untuk populasi yang bawah daripada 30. Tapi kan kalau awak nak buat tesis, kira awak nak cepat siap kan dah lambat siap. Kalau nak cepat siap, jangan buat yang susah-susah. Buat yang mudah-mudah aja. Jadi saya cadangkan kalau nak kaji juga di tahfiz tu, buat je kualitatif. Sebab itulah saya keliru ni, saya tanya sebab sebelum ni saya pernah jugalah tanya beberapa pandangan kan. So jawapannya macam boleh jadi awak jadikan itu sebagai persimpulan bertujuan lah, sebab itu sahaja yang kita ada, so kita jadikan dia walaupun tak cukup 30 tapi awak boleh buat sebab itu persimpulan bertujuan awak, jadi awak boleh bagi soal sidik macam itulah yang satunya. Tapi kan kalau setakat 20 orang nak isi soal sidik, sebab dia punya nature kuanti ni semakin banyak responden, semakin tinggi jumlah responden, data semakin baik. Kalau awak hanya ada 20-25 orang, awak nak edar soal selidik dengan level postgraduate students ni, saya cadangkan buat kualitatif. Okey, doktor. Kualitatif, awak buat FGD, satu kumpulan 10 orang, satu lagi 10 orang, kan dah selesai masalah. Lebih cantik datanya dan lebih baik dia punya dan lebih mudah prosedur dapat datanya. Kita bukan ubah dunia. Awak belajar hari ni. Nanti orang marah saya pula. Orang nak buat susah-susah pun. Kita ambil nafas sikit, ambil nafas. Kita nak buat kajian ni untuk apa semua?
bukan, yelah memang banyaklah masalah kat luar sana, tapi untuk kita menjalankan pendidikannya hari ini untuk siapkan tesis, kita ada target masing-masing. Jadi buat dulu yang mudah asalkan anda lepas untuk bergraduate kan. Semua nak siap kan? Ke ada yang tak nak siap? Mesti nak siap semua. Buat yang mudah yang boleh kita capai dan lepas habis ni sama ada dah siap master PhD ni, buatlah banyak mana kajian sekalipun. Tak ada masalah. Afifah, saya doakan awak mudah urusan, buat pilihan yang tepat supaya jangan sampai start separuh jalan awak rasa susah dan awak down. Itu biasa. Kan? Masih doktor. Sama. Ada lagi soalan, boleh celah-celah lah. Boleh celah-celah, saya boleh respon terus. So ini antara keperluan kepada kuantitatif lah. Kalau ada yang tak fulfill kepada minimal requirements, contohnya populasi tak sampai 30, saya cadangkan buat kualitatif. Supaya kita tak susah kemudian hari lah. Okay. So ini adalah prosedur persampelan, kita nak pilih sampel dan sebagainya, bukan bawah pokok. Macam tu, sebab tu orang Kuala banyak mempertikaikan, setakat edar bawah pokok kan. Tak. Kita ada prosedur persampelan, kita ada prosedur macam mana kita nak edar soal selidik. Dia bukan kau isi soal selidik ni, adik aku nak buat survey ni, bagi dua isi pun tu. Tak, sebab dia ada etika dalam penyelidikan, kejujuran, cara kita pilih sampel, kat mana kita pilih sampel dan sebagainya, ada prosedur yang perlu kita ikuti. Kalau tak nak ikut, hanya kita dengan Allah yang tahu. Contoh, kita nak dapatkan sampel 600, kita pun tak tahu dah nak macam mana nak buat. Ni dulu-dulu. Sekarang lebih mudah sebab kita ada online. Online Google Form tu adalah membantu juga untuk kita passing dia punya soal sidik tu dengan lebih mudah lah. Kalau dulu, masa zaman saya pun, kita terpaksa fotokopi, terpaksa hantar, minta sebab tidak ada orang pun yang suka isi soal sidik. Setuju tak dengan saya? Kalau lalu kat email kita, lalu kat telefon kita pun, kita kata alamak tak sempat. Padahal 1 minit, 2 minit je. Kan. Kalau dulu lagilah. Macam minta sedekah ni nak tolong isi. Bila kita dapat tiba-tiba ingatkan dah penuh, rupanya diisi kat depan je. Kat belakang semua kosong. Ia dah menjadi soal sidik yang rosak. Terpaksa kita letak tepi. Bayangkan struggle-nya kita nak dapatkan borang soal sidik. Sampai kalau macam masa saya buat PhD dulu, saya bayar. Siapa yang isi, siapa yang kita minta bantuan untuk minta tolong edarkan, kita panggil enumerator tu, kita bayar. Habis berapa banyak ni duit ni hanya untuk kita dapatkan soal selidik. Responden saya itu sampai 1,000 lebih. Kan? Jadi ini antara jihad lah untuk memujuk orang mengisi soal selidik dengan lengkap. Struggle tau. Kalau momen-momen buat PhD kan, kalau suruh orang ulang buat PhD lagi sekali, minta maaf lah, tak mampu dah rasanya. Tapi insyaAllah saya pasti ada tujuan yang sangat hebat ni semua yang kat depan saya ni. Sama ada anda sambung master, sambung PhD, anda sendiri tahu kenapa anda nak sambung. Kenapa anda memilih jalan-jalan yang sukar ini. Di saat orang lain rasa seronok, Jumaat petang boleh tidur-tidur lepak-lepak, kenapa anda memilih untuk ada dalam kelas yang sangat boring ni? Fikir-fikirkanlah. Okey. Itu tadi persampelan kebarangkalian. Sama juga persampelan bukan kebarangkalian ada dalam ada dalam kuantitatif dan ada dalam kualitatif. Persampelan kualitatif memang menggunakan bukan kebarangkalian. Macam Afifah kata tadi, persampelan bertujuan salah satu yang sangat popular lah. Sangat popular sebab kita memberikan ciri-ciri kepada sampel yang kita pilih. So ini antara jenis persampelan yang kita boleh gunakan juga untuk kualitatif. Okay. Untuk kuanti, nak tak nak memang kita kena buat soal selidik. Ataupun kita kena cari soal selidik. Dia dikenali sebagai instrumen kajian. Okay. Jadi ada 2 pilihan kat sini.
sama ada kita menggunakan soal selidik yang sedia ada, kita ubah suai. Mungkin kajian kita tu dah ada orang kaji tapi kita adapt and adopt lah. Kita beri acknowledgement kepada soal selidik yang kita gunakan. Itu adalah pilihan yang pertama. Tapi andai kata kalau kita nak explore, kita nak kaji benda baru, kita nak buat soal selidik baru, boleh, tak ada masalah dan kita boleh bina soal selidik baru. Cuma kena buat kajian rintis yang lebih tepat lah supaya kita ada kenal pasti jelas kesahan konstruk-konstruk kajian dan kebolehpercayaan kajian. Okay. Soal selidik yang sedia ada pun boleh kita boleh semak semula, minta pakar semak untuk kesahan dan kita boleh buat kajian rintis juga. Okay. Ini antara keperluan untuk bina soal selidik. Sama ada berasaklah kepala hari ni saya just sebut ni saya tak berniat pun nak ajar detail. Sebab saya tahu ini memerlukan hands on yang sangat padu. Kalau mengajar kuliah macam ni berapa kali dah Ustaz Yusof tu menguap, tapi tak apa. Dia semangat dia bukakan video. Jadi saya nampak walaupun dia menguap, dia tutup dengan buku dan sebagainya. Tak apa. Ini adalah majlis ilmu yang insya-Allah kalau kita tahu kelebihan orang yang menuntut ilmu kan, Allah payungi dan sebenarnya kita tak nampak aje bagaimana para malaikat memayungi kita kan. Mendoakan untuk kita kerana kita berada dalam jihad ilmu, dalam majlis ilmu yang sangat besar pahalanya, yang mungkin menjadi asbab laluan kita ke syurga Allah nanti insya-Allah. Kita ada nominal, ordinal, interval dan ratio. Ini antara skala pengukuran yang kita boleh gunakan untuk kita membina soal selidik baru. Okey. Saya nak pujuk semua orang, saya kata mudahnya statistik. Sebab kita tak boleh nak kira data sendiri. Ada pernah saya ngajar dan pelajar degree lah latihan ilmiah, dia pun confused. Macam mana nak guna SPSS ni Ustazah? Saya ingatkan boleh guna calculator. Okay, tak. Walaupun sampel kita 30 pun kita kena guna SPSS. Jadi nak tak nak bagi penyelidik yang memilih untuk menjalankan penyelidikan kuantitatif kena belajar statistik. Kena belajar macam mana nak key in data dalam SPSS. Saya tak ajar. Hafiza, kenapa angkat tangan nak tanya soalan? Ya, Doktor, saya ada dua soalan. Yang pertama tadi kan sekarang angkat tangan gitu je. Ya. Takut mengganggu pula, jadi saya angkat tangan pakai itulah. Okey, silakan tanya soalan. Okay, yang pertama tadi Doktor ada bincangkan kalau kita buat soal selidik yang baru perlu buat kajian rintis. Jadi dari segi bilangan sampel untuk kajian rintis tu ada dia punya bilangan ke tak perlu berapa kita buat. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, kita ada kajian kualitatif dengan kuantitatif yang dia ada reka bentuk masing-masing macam tadi kajian tinjauan. Kalau kualitatif contoh kajian kes, kalau mixed method dia ada reka bentuk yang tersendiri tak? Oh, okey, mixed method boleh. Saya nak jawab soalan yang pertama. Soalan mixed method saya nak bawa kat hujung. Biar saya selesaikan yang ni dulu sebab mixed method dia memang tersendiri lagi. Tersendiri dan perlu kemahiran dua-dua. Perlu kuali dan kuanti. Saya jawab soalan yang pertama dulu Hafizah, boleh ya? Okey, sebenarnya nak jawab soalan ni dengan jujur ke dengan tipu? Dua-dua Doktor. Okey. Nature sebab saya sangat meraihkan nature apa yang kita ada di fakulti lah. Di Fakulti Pengajian Islam sebab sebenarnya bukan mudah untuk memujuk penyelidik bidang pengajian Islam ni buat kuanti tau. Dia macam seolah-olah kuantitatif ni sangat jauh dengan kita. Tapi lately ni saya sangat berbangga dah ramai orang berminat untuk buat kuantitatif kan. Dan hakikat sebenarnya kita agak terbelakang. Ni realiti. Hafizah, kalau nak berbanding dengan universiti lain, saya ni alumni UPM. UPM antara yang di fakulti saya tu memang advance lah dia punya kuantitatif. Mereka dah tak main dah SPSS.
Apa mereka main apa? Mereka, sebenarnya SPSS ni salah satu je cara untuk kita analisis data. Tapi dalam kuantitatif banyak lagi cara lain. Pernah dengar MOS, pernah dengar Smart PLS, itu yang mereka dah guna, kan. Jadi tapi tak ada masalah, tak berdosa pun untuk kita gunakan SPSS. Tak ada masalah, dia masih boleh diterima dalam bidang pendidikan kuantitatif SPSS. Tapi mereka dah advance lah. Mereka dah tak guna SPSS sebab mereka kata mereka nak test kepada model SEM dan sebagainya. Dia ada intervening variable, intermediate variable. Tapi kalau SPSS dia hanya ada IVDV, kan. Tetapi nak menjawab soalan Hafizah tadi, sebab apa? Di Fakulti Pengajian Islam ramai hanya buat reliability analysis, Hafizah. Maksudnya kajian rintis untuk lihat kebolehpercayaan kajian. Itu berapa responden? Kita kena edar kepada 30 orang responden sampel kita untuk melihat sama ada soal sedik ini baik yang kita boleh gunakan atau tidak. Tapi yang sebenarnya, itu saya kata nak tipu ke nak jujur. Jadi dalam erti kata kat fakulti kita ni tidak ada pun biasa pelajar-pelajar buat tentang kesahan. Sedangkan kesahan tu sebenarnya juga kena buat kajian rintis. Tapi okeylah nak buat macam mana. Dan itu je kemampuan kita ada. Jadi boleh tak? Boleh. Dia ada pilihan. Jadi kalau tak nak buat kajian rintis untuk test kesahan, soal selidik tu kita minta pakar semak. Itu pilihan yang kita ada. Pakar semak ini item ni, indikator ni sesuai tak dengan konstruk kita apa semua. Jadi bila pakar dah semak, baru kita buat kajian rintis untuk lihat kepada kebolehpercayaan kajian. Jelas tak Hafizah? Okey, baik. Okay. Tapi saya nak cerita yang realiti. Yang jujurnya kena buat 2 kajian rintis lah. Satu nak test kesahan, satu nak test kebolehpercayaan kajian. Kalau yang kesahan ni, kajian rintis ni, dia kena kali 5. Contoh kita ada 10 item, kena kali 5, kita kena cari 50 orang responden. Macam tu. Kalau kita ada 20 item soal selidik, kita kena kali 5, kita kena cari 100 orang responden. Kenapa? Sebab kita nak test kesahan ni, nak lihat sama ada konstruk yang kita bina dalam soal selidik kita itu adalah ada dimensi yang tepat yang mengukur konstruk. Jadi kebanyakan kita memilih di FPI, mungkin knowledge sangat tinggi lah. Sebab dia ada analisis yang berbeza. Dia panggil factor analysis kat situ. Jadi kita biarkan kesahan tu, biasanya kita ganti dengan kesahan pakar. Kesahan pakar untuk semak soal selidik. So tak ada masalah. Dia bukan jatuh hukum haram lah. Kan? Kita boleh pilih untuk buat benda tu. Okay. Soalan yang kedua saya postpone sekejap. Tangguh sekejap, saya habiskan dulu analisis data ni. Boleh Hafizah? Okey, boleh Doktor. Terima kasih. So analisis data nak tak nak kena guna SPSS, kena belajar statistik. Dan belajar statistik ni pun satu perkara yang sangat jihad lah. Dia panggil jihad ilmu. Sebab terms ni pun terms yang mungkin bagi yang ada pengalaman belajar di Timur Tengah ke, di Mesir, di Jordan dan sebagainya, mungkin agak barulah tentang SPSS ni, sebab orang-orang sana pun dia masih belum guna, kan, nak berbanding dengan di sebelah Europe, di sebelah Amerika dan sebagainya. Jadi ini antara yang biasa kita dedahkan kepada pelajar. Ada analisis deskriptif, itu adalah satu pun boleh ubah univariate. Ada inferential dan ada juga inferential ada 2, bivariate dengan multivariate. Jangan susah hati, jangan murung 40 hari 40 malam bila dengar istilah-istilah ni. Tak apa, jangan takut dengan istilah. Kan? Istilah ni saya nak memperkenalkan hari ini yang kalau kita menggunakan kuantitatif, ini yang akan biasa kita dengar. Ini yang dekat dengan kita.
analisis, deskriptif, inferential. Jadi, kalau pelajar latihan ilmiah, pelajar degree saya kata memadailah gunakan statistik deskriptif. Yang melibatkan hanya satu pemboleh ubah. Okey. Ini kalau kita biasa tengok yang jurnal kita baca dan sebagainya yang ada peratusan kan, yang ada peratusan, ada mean, ada tahap dan sebagainya, dia hanya melibatkan analisis univariate, satu pemboleh ubah. Tetapi okay, kalau bivariate ini dah panggil inferential, statistik inferensi, ada dua pemboleh ubah. Bivariate ada dua, melibatkan dua pemboleh ubah. Contoh, kita nak kaji semakin tinggi anak-anak kita gunakan gadget, semakin teruk akhlak. Contoh gadget maksudnya semakin dia tengok YouTube, dia tengok ni, semakin teruk akhlak. Dua pemboleh ubah dah tu. Maksudnya penggunaan gadget satu pemboleh ubah, akhlak satu pemboleh ubah. Jadi kita nak test, kita nak uji hubungan, kita kena boleh buat ujian korelasi. Kalau kita nak uji juga perbezaan, kita boleh buat t-test. So pernah dengar korelasi tak? Siapa pernah dengar ujian statistik korelasi? Tak pernah. Pernah. Afifah pernah. Okey. ANOVA? Regresi? Wah, tapi saya sangat suka sebab kita belajar ilmu baru kan. Kita belajar ilmu baru. So jangan rendah diri. Alamak, aku rasa bodoh ke tak tahu ni. Tak. Dan saya pun tak adalah kata, loh, macam ni pun tak pernah tahu ke? Taklah, sebab tu saya seronok berkongsi supaya lepas ni pernah dengar korelasi. Alah, pernah dengar korelasi dalam kelas KP Dr. Ros. Jadi ada ilmu baru yang kita boleh kongsi dengan orang lain pula, insyaAllah. T-test, chi-square, ini antara contoh ujian-ujian di bawah statistik inferensi, di bawah analisis bivariate yang kita boleh gunakan. Okay. Bivariate dua pemboleh ubah. Dalam statistik juga ada analisis multivariate. Maksudnya melibatkan 3 pemboleh ubah dan lebih. Tengok saya letak nama je. Saya tak bagi tahu pun apa ni. Sebab saya hanya nak memperkenalkan nama. Korelasi separa, ANCOVA, regresi pelbagai, MANOVA. Enjoy kelas ya, jangan stres-stres. MANCOVA, INOVA, pernah dengar INOVA? Kan? So ini adalah di bawah analisis multivariate. Apa itu multivariate? Analisis yang melibatkan 3 pemboleh ubah ke atas. Kan. Tak ada masalah. Okey je, sabar je. Sabar bersama saya. Okey, ada sikit lagi yang kita nak sambung. Saya nak bagi contoh. Persoalan objektif, kita guna jenis skala, dia akan menatijahkan jenis analisis data yang berbeza. Okay. Kalau contoh ini, tahap kemahiran komunikasi pelajar, satu pemboleh ubah. Jadi, menggunakan skala interval ni adalah skala Likert lah yang kita convert ke skala skornya kepada skala interval. Jadi, apa analisis data yang sesuai sebab satu pemboleh ubah je, kita boleh guna peratusan, kita boleh guna mean, sisi hampiawan. Tapi untuk yang kedua, apakah perbezaan antara tahap kemahiran komunikasi individu selepas dan sebelum kahwin? Kita nak kaji, ada beza tak kemahiran komunikasi individu selepas dan sebelum dan selepas kahwin? Siapa yang dah kahwin kat sini? Ramai lah kan? Cuba angkat tangan. Okey, kita tanya yang lelaki dulu. Siapa yang dah kahwin ni? Ustaz Yusof dah kahwin belum? Tak dengar. Oh, dah kahwin. Okey. Ada beza tak
Ustazah Hafizah, sebelum dan selepas kahwin, kemahiran berkomunikasi ni. Ada beza Ustazah, Doktor? Ada beza tak? Ada. Apa bezanya? Contoh kalau sebelum kahwin kita lebih ikut kepala sendiri lah. Tak adalah nak fikirkan perasaan orang lain bila bercakap tu mungkin sekati kita lah kan macam mana cara kita bercakap. Tapi bila lepas berkahwin ni suami mungkin mempengaruhi lah cara kita bercakap lebih sopan santun ikut tata cara lebih baik lah. Sopan santun yang saya ingatkan lepas kahwin tu garang kan. Itu sisi pada garang tu ke anak lah agaknya. Kita tanya sisi pandangan lelaki pula. Saya nampak Ustaz Yusof kat sini. Yang lain ni saya tak nampak, minta maaf lah ya. Jangan kata saya pilih kasih pula tanya soalan. Yang lain lepas ni kita tanya soalan. Ustaz Yusof, ada beza tak kahwin? Ada beza tak kahwin? Ada beza tak kemahiran komunikasi sebelum dan selepas kahwin? Saya pun susah nak agak juga. Susah nak agak. Saya rasa okey je. Tak ada beza je. Kan? Nah, cuma kita macam kita kena banyak mendengar lah. Kita menjadi seorang pendengar yang banyak kena ubah pada kita mendengar lah. Lepas tu macam Ustazah sebut tadi juga lah. Maksudnya dia macam mana nak kata, macam saya sejenis budak buku, baca buku je. Jadi kadang-kadang saya terlupa untuk macam kita nak macam perlu ada waktu mendengar pasangan tu dia nak cakap apa. Itu yang saya belajar pada mendengar yang baik lah. Menjadi pendengar yang baik dalam berkomunikasi, memahami. Dalam kemahiran komunikasi memang ada, you have to be a good listener kan. Tak apa, itu saya nak tunjuk contoh ni. Bukan nak tahu pun ada beza tak. Ni macam contohnya bila kita nak buat kajian ni, kita kena baca LR kan. So ada LR, jadi kita nak uji. Sebab tu ada hipotesis. Jadi saya tak letak dia punya jadual hipotesis. Hipotesis kat sini mungkin kita nak lihat terdapat perbezaan di antara komunikasi individu di sebelum dan selepas kahwin. Sebab tu kita nak buat persoalan ni, kita nak uji dan kita nak cari objektif ni. Apa yang jenis analisis data yang sesuai adalah PET sample t-test. Macam itulah. Maksudnya kenapa? Sebab ada dua pemboleh ubah kat situ. Cuba teka pemboleh ubahnya. Maksudnya pemboleh ubah yang pertama, kemahiran komunikasi individu sebelum kahwin. Yang kedua, kemahiran komunikasi individu selepas kahwin. Jadi, menggunakan kajian kuantitatif, kita boleh lihat perbezaan sebelum dan selepas kahwin. Bila kita key in data, kita masuk dalam SPSS, kita test PET sample t-test ni, dia akan bagi result output kat kita. Kalau signifikan hipotesis tu katakan nilainya 0.0 maksudnya ada perbezaan. Kita boleh bagi hujah lah, itu adalah hasil kajian kita. Kita boleh bagi hujah hasil kajian menunjukkan signifikan hipotesis ni diterima, responden ni ada perbezaan sebelum dan selepas kahwin. Mari kita bincang. Itu cara kita menganalisis data dalam kuantitatif. Kerana apa? Kita gunakan applied research tu. Kita uji teori. Kita bukan tak bersandarkan kepada teori. Mesti ada teori dalam bidang komunikasi ni yang bercerita tentang komunikasi individu. Jadi kita kaji. Itu adalah sandarannya. Sebab tu kuantitatif banyak dikaitkan dengan pengujian teori dan applied. Applied ni dalam bahasa Melayu apa? Applied research, kajian apa yang applied ni? Aplikasi lah. Aplikasi, ya. Kita test sebab kita dah belajar teori, kita pindahkan teori daripada komunikasi tu kepada realiti dalam penyataan masalah kita. Jadi isu tentang kemahiran komunikasi sebelum dan selepas kahwin ni perlu bermula di mana? Di penyataan masalah. Baru dia keluar ke persoalan dan objektif dan kita kaji untuk menjawab objektif tersebut. Macam tu. Dia kena, sel-sel otak kena berhubung lah, kena inline. Maksudnya isu ni perlu ada dimunculkan dulu di penyataan masalah. Baru kita bawa kepada persoalan dan kajian. Kalau di contoh yang ketiga,
kita nak kaji, ni semua sebenarnya kena bergantung kepada LR dan kena bawa kepada isu. Isu tu di mana kita nak bincang dalam penyataan masalah. Katakan kita bincang tentang, kita nak kaji tentang kemahiran komunikasi, ada isu di antara lelaki dan perempuan. Siapa yang lebih mahir berkomunikasi, lelaki ke perempuan? Siapa lagi nak tolong jawab ni? Saya nampak Zahidah. Zahidah, agak-agak siapa yang lebih mahir? Kita sebagai perempuan ke orang lelaki lebih mahir berkomunikasi? Perempuan. Oh, Zahidah kata perempuan. Siapa yang sokong Zahidah? Dia kena buat ujian teori dulu. Okey. Ustazah Hafizah sokong tak Zahidah kata perempuan lebih mahir berkomunikasi berbanding dengan lelaki. Lelaki tak boleh cakap apa, diam je, buat je. Okey. Apa pandangan awak Ustazah Hafizah? Kalau saya rasa seimbang kot. Tak boleh juga naik. Ya Allah, inilah tu. Okey. Dia mixed Ustaz method. Yusof? Miss Method. Patutlah yang nak buat Miss Method, nak seimbang. Okey. Okey. Ustaz Yusof rasa lelaki ke perempuan lebih bagus komunikasinya? Depend pada maksud dia, maksud komunikasi itulah. Mungkin kalau lihat pada verbal ataupun pada body language, mungkin ada beza lah. Yang itulah maksudnya. Sebab Boleh lah. Kalau perempuan dia marah sungguh Ustaz, dia membebel sungguh Ustaz. Betul. Tapi hati dia baik. Tapi kalau lelaki dia tak ada perasaan Ustaz, dia buat je. Abang-abang cantik tak saya? Itulah. Itulah. Kita kata maksudnya dari sudut komunikasi lelaki ni mungkin dia kurang verbal dia. Tapi mungkin pada body language, yang tu wallahu ta'ala lah, kena buat ujian teori juga tu. Saya bagi contoh, katakan kita nak buat kajian tentang komunikasi ni dan kita ada satu isu yang kita nak selesaikan tentang lelaki dan perempuan. Ini pun kita kena bawa dalam penyataan masalah kan. So dia bawa lah, dia panjangkan kepada persoalan dan kita nak kaji dan kita nak jawab objektif ni. Mengenal pasti perbezaan kemahiran komunikasi di antara lelaki dan perempuan. Hipotesis kita kata terdapat perbezaan. Maksudnya ada beza kemahiran komunikasi di antara lelaki dan perempuan. Bila kita test, kita nak guna apa analisisnya? Yang paling sesuai adalah independent sample test tu. Ada tepi tak nampak. Okey. Jadi, baru kita boleh bincangkan. Kalau hasil kajian kita dapat, bila kita uji hipotesis, katakan dapat signifikan, maksudnya signifikan tu hipotesis diterima, maksudnya ada perbezaan di antara komunikasi lelaki dan perempuan, baru kita bincang. Baru kita bagi hujah-hujah, kita bawakan sumber-sumber rujukan. Ada kajian-kajian lepas yang berkaitan, Islam kata apa, Barat kata apa tentang komunikasi lelaki dan perempuan. Baru nampak ilmiah kat situ. Jadi kita tak boleh letakkan macam ni, macam laporan sahaja, sebab dalam tesis dia bukan laporan. Bila kita dapatkan data, kita kena bawa perbincangan. Sebab tu dalam bab 4 dia panggil hasil kajian dan perbincangan. Okey. So ini juga antara contoh ya, jenis analisis data apa yang kita nak guna kalau kita nak lihat kepada lelaki dan perempuan. Ini dipanggil data nominal. DV ni, data nominal. Jadi analisis yang sesuai, independent sample test. Kenapa tak sesuai pack sample test? Sebab lelaki dan perempuan bukan skala interval. Jadi dia sangat berhubung. Dia tak boleh guna pack sample test kat sini. Sebab apa? Sebab lelaki dan perempuan adalah data nominal. Macam mana nak tahu? Masa kita bina soal selidik. Jadi dia kena sel-sel otak kena berhubung dah. Masa bina soal selidik, itulah apa yang kita nak kaji masuk dalam tu. Dia tak akan jadi isu sebab banyak berlaku dalam Viva. Kita letak dalam objektif, tiba-tiba dia tak ada dalam soal selidik. Macam mana nak dapatkan data kalau tak ada dalam soal selidik? Jadi ada masalah besar kepada data tak lengkap. Saya just bukan nak menakut-nakutkan, tapi bila biasa masuk Viva ni, pengalaman saya masa jadi ketua jabatan dulu, pernah kita handle satu kes, kita terpaksa buat keputusan untuk revivakan pelajar.
Kenapa? Sebab datanya sangat tidak lengkap dan eksternal dengan examiner ni, eksternal dengan internal tak puas hati dan minta balik semula untuk kumpul data dan perlukan data baru. Jadi kita tak naklah pelajar-pelajar yang hadapan saya ni harap-harap jangan sampai revival lah. Sebab revival ni tempoh dia setahun, macam kita buat kajian baru pula. Okay. So doa banyak-banyak supaya Allah mudahkan urusan untuk Viva nanti. Viva ni rezeki lah masing-masing. Ada yang dapat cemerlang, sebulan je correction. Ada yang dapat 3 bulan correction, minor correction dia panggil. Ada yang dapat biasa 3 hingga 6 bulan dan dikategorikan sebagai minor correction. Tapi ada yang dapat major correction 6 hingga 9 bulan. Tapi kalau yang dapat revival tu dalam masa 12 bulan lah, setahun. Jadi selalunya kita range yang biasa average pelajar-pelajar kita dapat dalam 3 hingga 6 tu okey lah. 3-6. Tapi ada juga yang mencabar bila lepas 6 bulan dia tak dapat siapkan tesis, terpaksa juga dikategorikan sebagai tak siap. Sebenarnya banyak ujian-ujian kita ni nak selesaikan pendidikan, tesis dan sebagainya dengan cabaran yang ada. Okay. So ini semua contoh-contoh berbeza objektif persoalan, akan berbezalah jenis analisis data yang kita boleh gunakan. Bayangkan berapa banyak sebenarnya jenis analisis data yang ada dalam kuantitatif. Hubungan boleh guna korelasi. Kalau faktor boleh guna ujian regresi. Kalau satu faktor guna regresi. Kalau banyak faktor boleh guna ujian regresi pelbagai. Okay. Kalau perbezaan purata nak tengok tahap umur tu dia panggil dengan bangsa ni dia panggil nominal dan ratio, boleh guna ANOVA kan. Boleh guna chi kuasa 2, chi square. Jadi setiap apa yang kita letakkan dalam persoalan dan objektif dia akan menatijahkan jenis analisis data yang tidak sama. Dari mana nak munculkan persoalan dan objektif ini? Daripada penyataan masalah. Okey. Banyaknya sebagai contoh PM tepi kalau nak tahu semua jenis ujian ni. Kesian. Nanti orang yang buat kualitatif je boringnya kelas Dr. Rus ni. Apalah ujian Manova ni, Wilcoxon ni, Mann Whitney ni. Okay, PM tepi nanti. Ataupun buat bengkel khusus kepada kuantitatif. Okay. Saya nak contoh lagi tentang skala. Beza skala yang kita gunakan akan menatijahkan juga jenis analisis data yang tidak sama. Kalau kita nak kaji contohnya, perbezaan di antara lelaki dan perempuan terhadap persetujuan menggunakan ICT dalam PMP. Okay. Tapi persetujuan yang kita nak kaji tu dalam soal sidik kita hanya gunakan ya tidak. Okay. Jadi bila ya tidak, analisis yang sesuai adalah chi square. Okay. Tapi andai kata soalan yang sama, kita nak tengok perbezaan di antara lelaki dan perempuan terhadap persetujuan menggunakan ICT dalam PMP, tetapi persetujuan tu kita guna skala Likert. Jadi kita boleh gunakan analisis statistik independent sample t-test. Nampak kan perbezaan? Kalau persetujuan tu hanya guna ya tidak, kita tak boleh guna t-test. Sebab dia bukan skala Likert. Maksudnya syaratnya tak sampai nak gunakan t-test kerana persetujuan ini hanya ya tidak sahaja. Tapi kalau kita gunakan persetujuan skala Likert ni yang mana? Cuba ada yang tahu ke skala Likert macam mana? Pernah jawab soal sidik kan? 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. Itu adalah skala Likert. Kalau kita gunakan skala Likert, dan kita boleh gunakan ujian ataupun analisis statistik independent sample t-test. Okey, slide terakhir. Alhamdulillah. Saya stop sharing dan kita bincang.
Ada soalan doktor nak tanya tu. Okey, silakan. Feel free Ah, untuk tanya. tapi yang belakang sikit tadi waktu yang analisis data, saya yang nak tanya tentang yang konsep deskriptif tu. Sebab dalam kualitatif pun kita akan guna data yang deskriptif kan. Okey, jangan confuse Jadi nak minta terangkan. deskriptif dalam Ya kualitatif tu. dan kuantitatif. Dalam kuali, Aha. saya mulakan dengan kuali. Dalam kuali, analisis deskriptif tu bila kita buat huraian apa semua kan? Selepas kita kumpul data, kita nak buat analisis tu. Analisis Deskriptif tu deskriptif. konsep dia macam mana tu? Dalam kualitatif selalunya kita menggunakan analisis deskriptif ataupun kita gunakan analisis yang didaktif kan. Induktif. Okay. Tetapi dalam kuantitatif, deskriptif itu bermaksud bila kita menggunakan analisis yang berbentuk peratusan, frekuensi, itu adalah deskriptif. Dia panggil ujian analisis deskriptif. Kan. Dia sangat berbeza dengan deskriptif yang ada dalam kualitatif. Okay, boleh ya? Deskriptif, kualitatif bila describe. Jadi kita mengolah, huraian, membincangkan pengalaman-pengalaman yang ada dalam sampel peserta kajian, informant, itu adalah deskriptif dalam kualitatif. Okay. Terima kasih banyak doktor. Ada soalan ni, Ustaz Naim? Doktor, saya Okey, boleh Afifah. Lepas tu baru Ustaz Naim ya. Oh, okey. Saya nak tanya tadi berkenaan dengan kesahan dan kebolehpercayaan. Okey. Macam doktor katalah, kita ni macam banyak mazhab kan. Okey. Dan sebelum buat PhD pun saya ada banyak buat research akademik lah. Cumanya macam bila kita refer banyak-banyak, yalah maksudnya kita tanya orang sosial apa semua kan. Ada yang bagi pandangan yang macam contohnya kalau kita nak buat kebolehpercayaan, contohnya kita buat dekat contohnya lah kan, kita pilih satu, contohnya pembelajaran bahasa Arab terhadap pelajar sekolah bla 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 lah. So sekolah dia ada dalam ada 4 kelas contoh. Dan dia bagi pandangan cukuplah kalau kebolehpercayaan tu, maksudnya soal kajian rintis tu kita bagi kepada kelas yang pertama sahaja. Dan yang lagi 3 tu kita jadikan sebagai kajian sebenar. Boleh diterima macam mana doktor? Adakah memang itu ada juga? Bidah soalan. Dan yang kedua, kesahan pakar. Okay. Kesahan pakar sepatutnya kita perlukan berapa orang untuk, maksudnya pakar bidang tu berapa orang untuk kesahkan kita punya soal sidik tu. Soal sidik? Kalau doktor, instrumen kita kan. Kalau doktor ada beberapa macam rujukan ataupun buku-buku yang boleh kita jadikan panduan, ialah macam kuantitatif ni kan dia ada banyak orang ni cakap macam ni, orang sosial ni cakap macam ni kan. Macam saya tanya doktor tadilah, ada yang kata bawah 30 boleh. Sebab sebabnya dia kata dan itu je populasi kita ada dan itu je yang memang kita nak buat dekat situ. That's why dia kata boleh walaupun bawah 30 dan jadikan sebagai pertujuan kan. Jadi kalaulah doktor ada macam beberapa buku ataupun rujukan yang bukan sahaja untuk kajian PhD lah. Okay, mungkin bila kita masuk ke bidang akademik, kita nak buat banyak lagi kajian kan. Jadi buku-buku tu nak dijadikan panduan. Okey, Afifah, terima kasih soalan. Soalan yang sangat baik. Yang pertama tadi tentang kajian rintis. Okay. Dalam isu dalam kuantitatif ni, kajian rintis sangat penting lah. Kesahan. Dia ada dua beza ya, sangat berbeza di antara kesahan dan kebolehpercayaan. Saya dah jawab yang soalan Hafizah tadi. Kesahan sebenarnya ikut kuantitatif yang betul. Kita kena test construct validity ni, kita kena buat satu kajian rintis khusus. Ini memerlukan sampel yang ramai. Sebab saya kata tadi, katakan kita ada 10 item ataupun kita ada 20 item, kita kena times 5. Siapa yang cakap? Ada scholar-scholar dalam bidang metodologi lah yang mengatakan kesahan perlukan sampel yang ramai. Jadi kalau 20 item kali 5, kita perlukan 100 untuk sampel kajian rintis untuk kesahan. Itu mazhab yang pertama. Kan? Mazhab yang kedua, kata kalau kita tak nak menggunakan kesahan kepada factor analysis tadi, kita boleh memilih untuk mencari pakar untuk dikira kepada kesahan konstruk. Maksudnya pakar semak item dan sebagainya, pakar bersetuju dan sebagainya. Jadi memadai satu orang Afifah kepada pakar dalam kuanti ni untuk lihat kepada konstruk ataupun lihat kepada kesahan.
Okey, dan baru kita edar 30 untuk kajian rintis untuk kita kira nilai kebolehpercayaan kajian. Okey. Sampel tak perlu sampel yang sebenar. Kan? Kalau memang boleh je edar kepada siapa-siapa pun 30 tu supaya kita nak tengok, kita tak nak analisis pun yang kajian rintis tu. Kita nak tengok nilai kebolehpercayaan. Kalau nilai alfa selalu kita gunakan internal consistency, kalau nilai alfa tu 0.7 ke atas maksudnya dia baik dan boleh digunakan untuk responden yang sebenar. So tak ada masalah Afifah. Tak payah merangkumi semua sampel yang sebenar pun tak apa. Orang lain isi pun tak apa. Janji 30 untuk lihat kepada nilai kebolehpercayaan. Boleh Afifah? Ada lagi tak? Okey, faham doktor. Jadi kalau kita pakai soal CD ataupun instrumen yang pernah dibuat ujian, maksudnya kita adaptasi balik, itu tak perlukan kepada kesahan dan kepercayaan dalam doktor kan? Just kita mention itu daripada orang ni macam tu. Okay. Saya cadangkan kalau kita dah guna soal sedia ada tapi kita mesti busway kan? Kalau kita busway mengikut nature masyarakat setempat lah kan.